Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ni pada Allah yarhamah ibunda kepada Ustaz Ustaz Engku Ahmad Fadil. Saya dapat berita meninggal dunia petang tadi. Jadi baca Fatihah untuk bunda beliau. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, zon merah dah bebas kot. Boleh berkuliah malam ni. Saya pun lama dah tak masuk, dan dengan cerita ni akan PKP balik. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun tuan-tuan boleh ikuti kuliah yang lebih kurang sama lah. Saya buat live sebenarnya di masjid saya seminggu sekali, dengan kitab Nafa'is Durarul Hikam, kitab yang sama. Baik, saya sini kita baca balik lah sambungan daripada kuliah kita yang lalu. Petikan daripada kalam Al-Imam Hasan Basri. Kata dia, Ibn Adam, qaddim ma syi'ta an tuqaddim min amalin salih aw ghairih, fa innaka qadim alaih wa akhir alaih ma syi'ta an tuakhir, fa innaka ghairu raji'un ilaihi. Kata dia, Ibnu Adam, wahai anak Adam, qaddim, kalau ikut perkataan qaddim maknanya dahulukan, hadapkan, buatlah maknanya, masyita, apa yang kau nak, ya, kau hadapkanlah apa yang kau nak. An tuqaddima min amalin, daripada pekerjaan atau amalan salihin, yang salih, atau ghairih, ataupun amalan lainnya. Maksudnya, kata dia, wahai anak Adam, apa jua yang kamu nak buat, kamu buatlah, daripada pekerjaan amal soleh ataupun lain daripada amal soleh. Nak merapu ke, nak merepit ke, ya. Ini kata-kata yang kita kata seolah-olah macam ibu yang kata pada anak, kamu nak buat, buatlah, kau suka kamulah. Jadi macam seolah pasrah. Sebenarnya adalah sindiran. Sindiran yang tajam daripada Imam Abu Hasan Al-Basri. Fa innaka qadim alaihi, kamu yang buat, kamu yang buat, tangan kamu yang buat. Tak ada siapa nak boleh halang, tak ada siapa yang nak boleh suruh paksa, ya. Wa akhir ma syi'ta an tuakhir, kamu boleh tangguhkan apa yang kamu nak tangguh, tangguhlah. Rasa tak nak buat, tak payah buat. Rasa nak buat, buatlah. Itu bahasa mudah kita kata, ya.
fa innaka ghairu raji' ilaihi, bahawasanya kamu kan nak pergi mana pun tak balik pun kepadanya, pada Allah. Makna seolah-olahnya kita kata, senang bahasa kasarnya, kalau rasa tak nak mati, tak berasa nak mati, tak ingat nak mati, kau suka kamu lah nak buat apa pun. Sebenarnya ia sindiran sindiran yang tajam supaya memperingatkan manusia dia bukan sahaja duduk dalam dunia ni berseronok, suka perhabiskan harta benda dalam dunia ni, mengorek kekayaan, gali habis semua kekayaan yang ada dalam bumi untuk dia bermewah-mewah. Bahkan dia ada satu lagi urusan dia akan kembali juga akhirnya kepada Allah. Maka dalam perkara ini disebut oleh guru kami, pengarang kitab, dia kata inilah perkataan daripada Hasan Basri yang menunjukkan kepada pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahawasanya kita ni ada ikhtiar. Ahlussunnah wal Jamaah ni dia berbeza dengan Mu'tazilah dan Jabariyah dan Qadariyah sebab kita pilih sendiri, kita pilih, dan yang menentukan Allah Ta'ala. Jadi maknanya semua tu di tangan kita pada pemilihan. Penentuan tu Allah Ta'ala. Takdir, qada dan qadar itu Allah Ta'ala yang tentukan, tapi tangan kita yang memilih. Kita ada pilihan, maka pilih, kata dia, masyita. Kalau kamu nak pilih jalan baik, baiklah perginya, tempat kembalinya. Kalau pilih yang tak elok, tak elok tempat kembalinya. Makna kata tidak ada satu jenis yang kita katakan angan-angan seseorang yang dia buat jahat dalam dunia ni dia minta balasan baik, harapkan kebaikan. Hatta kalau kita kata walaupun begitu, disuruh kita berdoa pada orang yang mati, berdoa kepada orang yang meninggal, supaya dicucuri rahmat ke atasnya, rohnya, sebagainya, itu hanya sekadar harapan kita, tapi pilihan di tangan dia. Kalau pilihnya baik, baiklah pergi jalannya. Jahatnya pilih, jahatlah jalannya. Maka sebagai hamba Allah yang ada atas muka bumi ni, tuan-tuan, apa yang kita boleh buat? Kita tahu dia yang pilih jalan tak elok misalnya, takkan kita biarkan ketidakelokkan dia tu? Maka kita pun panjatkan tangan kita sebagai satu ikhtiar pula, ikhtiar yang lain, sebab masih ada lagi jalan keluarnya, memohon ampun baginya. Sebab itulah siapa yang mati, yang meninggal selagi mana dia Islam, harus kita memohon ampun padanya, walaupun mati fasik, walaupun mati berdosa. Kenapa? Kerana mengharapkan ada satu lagi jalan, kok-koklah itulah ikhtiar orang lain untuk dia. Dia dah habis dah, ikhtiar dia sendiri dah habis. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh, apabila mati anak Adam terputus amalannya, ikhtiarnya pun dah habis. Habis dia nyawanya, tak boleh pilih dah. Na'udzubillahi min zalik. Kalau sebelum matinya mati kafir, tak ada pilihan nak ke Islam dah, masuk je kubur, kafir dah sampai bila-bila. Kalau matinya fasik, bawalah berdosanya sampai ke dalam alam akhirat. Kalau matinya soleh, seperti mana kata Hasan Basri tadi, taqaddib amalin soleh, dapat yang baik, berterusan mudah-mudahan kebaikannya, insya-Allah. Maka memberi peringatan bagi yang hidup lagi, kamu nak pilih jalan mana? Maka kita duduk atas jalan apa sekarang ni, tuan-tuan? Kita beramal soleh, sembahyang jemaah, orang tak bagi sembahyang PKP, dia marah nak sembahyang juga, tak peduli kami nak buat ibadat, kami bukan nak buat maksiat, kata dia kan. Macam-macam lah, pelbagaian lah apa ni, pahaman masing-masing, apa sebagainya. Kita pun tak pasti, tapi itulah kegairahan kita. Kenapa begitu? Kerana nak mendapatkan jalan redha Tuhan, kalau ia benarlah di situ, mencari redha Allah Ta'ala.
sambil kita kata mengadakan majlis ilmu sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, masjid kalau semayang jemaah je tuan-tuan, dia jadi hambar kalau tak ada majlis ilmu. Jadi sebab tu masa PKP awal hari tu tak ada majlis ilmu, datang 4 orang 3 orang je masjid surau, dia jadi hambar, kosong, tak ada apa. Jiwa kita ni kena isi, antaranya ilmu. Jadi kalau berlaku balik PKP 2.0 ke 3.0 ke, ilmu tuan-tuan kena muamalah juga, dia tak boleh berhenti. Zaman sekarang ada internet, ada apa, kena murajaah, kena mutalaah balik. Sebab itu yang menghidupkan jiwa kita untuk menyampaikan diri kita pada Allah Ta'ala. Tak ada lain. Nasihat orang segan menasihat kita. Isteri pun kadang-kadang malas nak tegur kita. Anak pun kadang-kadang bapak malas nak kata apa dah, lantak kamu lah. Macam tadi lah, masyita, kamu rasa nak, kamu buat. Rasa tak nak, tak payah buat. Jadi siapa yang nak memujuk diri kita, nak bawa diri kita jalan yang betul? Diri kita sendiri. Ilmu ni salah satu daripada jalannya. Banyak orang tak tahu. Dia membuka jalan, membuka mata hati, membuka hati kita. Lepas tu kita baca alam nashrah laka sadrak. Antara fadilat besar alam nashrah laka sadrak, membuka pintu hati kita ke jalan Allah. Dia akan buka, dia akan lapangkan, dia tak akan sempitkan. Bila dada kita sempit, maka apa ilmu pun tak masuk, hidayat pun tak akan pergi. Okey. Dan berkata berkata Abu Bakar, berkata Bakar bin Abdullah Al-Muzani, ijtahidu fil amal fa in qassara bikum dha'fun fakafu 'anil ma'asi. Satu tip yang diberikan, ringkas dia, kata dia, ijtahidu fil amal, bersungguh-sungguhlah kamu pada beramal soleh. Banyak orang kan sebut dalam istilah beramal soleh ini dengan istilah ijtahidu, ijtihad. Apa makna ijtihad? Kita selalu sebut jihad. Perkataan asalnya ijtahada yajtahidu, asal perkataan jahada, jahada yajhadu, ijtahada yajtahidu. Apa beza ijtahada dengan jahada? Jahada tu bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh, dia berjihad dia ke jalan Allah. Buat tu sungguh, perfect. Itu kata jihad. Sampai sanggup mati, sanggup gadai nyawa, sanggup gadaikan harta kerana nak menegakkan agama Islam, dan mana jihad. Itu dah kita duduk jalan dia dah, fi sabilillah. Orang yang duduk dalam fi sabilillah, dia dah jihad. Tapi yang disebut di sini ijtahidu, bukan jihad, tuntut jihad. Sebelum berperang, dia bukan pergi berperang gitu. Contoh tentera Nabi pun dia berlatih dulu, training dulu. Tentera Nabi boleh training, dia bukan Nabi pilih gitu je, siapa nak pergi perang pergi. Orang yang dia tengok gagah kuat macam Sayyidina Ali, kekuatan dia main pedang macam mana, dia lontar panah macam mana, training dia macam mana. Itu yang ada riwayatnya sahabat Nabi main trainingnya di masjid. Ada dia suruh budak-budak main kat masjid. Sekarang ni pasal boleh Nabi ajar sahabat training main panah kat masjid, pakat nak buat taman dalam masjid pula dah. Tu tak sesuai lah pula. Yang Nabi ajar training di masjid tu sebab sesuai masa zaman tu, masjid yang ada, tempat lain tak boleh, musuh tengok. Masjid yang ada tempat yang mereka boleh kumpul masa tu, satu tempat. Sekarang ni futsal pun boleh, padang tembak pun ada, padang permainan pun ada. Itu tempat yang sesuai, bubuh kat masjid pula. Dia berambat sungguh.
Lepas tu budak-budak bagi pecah habis cermin tingkap masjid, Allah nak marah pula. Itu kita kadang-kadang kita tak faham konsep. Zaman Nabi macam mana, zaman sekarang macam mana. Jadi ceritanya bersungguh-sungguh. Jadi termasuk juga kita berada di dalam jalan nak pergi kepada Allah Ta'ala sekarang ni, ibadah kita kena jihad. Jihad. Jadi sebelum jihad, ijtihad, tuntut jihad. Kena mula dengan bersungguh-sungguh daripada peringkat awal ilmu. Buang dosa. Istighfar, minta ampun ke Tuhan, kawal nafsu. Baru boleh duduk jihad tu, baru boleh duduk tegak semayang, baru diri semayang dan ibadah tu. Tapi kalau peringkat awal lagi kita dah gagal dalam ibadah, kita gagal. Kenapa gagal dalam ibadah? Kerana kita gagal berijtihad, gagal bersungguh-sungguh tuntut untuk pergi ke tegakkan tu. Macam masjid lah, dah siap masjid surau baru boleh masuk semayang. Sebelum tu jenuh jugalah, membuka tanahnya, tebang pokok apa dulu, piling kalau tanah tu lecah lembut, piling tegak tiang apa dulu, makan masa lah. Dah selesai tu baru boleh semayang dalam tu. Mana kena jihad tu, yang kutip duit, jihad kutip duit, yang mendirikan kita pun tu ijtihad. Baru masuk dalam jalan jihad. Jadi kata dia, ijtahidu fil amal, tuntutlah kamu berjihad dalam amal soleh. Maknanya bukan benda mudah dengan berijtihad, dengan mujahadah. Bersungguh-sungguh, banyak mujahadahnya, mujahadah daripada nafsu. Nafsu tak nak semayang, nafsu tak nak amal soleh, nafsu tak nak baca Quran, nafsu tak nak ibadah, nafsu tak nak buat kebajikan. Maka macam mana nak bagi nafsu tu ikut cakap kita? Kena kurangkan makan, tu salah satu. Jangan bagi nafsu tu makan banyak, jangan melemakkan nafsu tu, jangan bela nafsu tu. Lepas tu kurang tidur. Itu yang awak tak boleh tu, kata dia. Makan nak sedap, tidur nak empuk. Kena aircon pula, bubuh gebor tebal, tuan-tuan. Tak bangun dah. Mujahadah di situ dulu. Benda-benda macam tu kena mujahadah dulu. Tinggalkan kesedapan, kenikmatan, baru nafsu tu dia kalah. Dia kalah, dia ikut kita, baru boleh tegak Allahu Akbar, baru sampai makrifat hakikatnya. Kalau tidak tak sampai. Duk bergelombang dengan nafsu. Tu pun mujur boleh bangun sembahyang. Tu gagah dah peringkat kita dia, tuan-tuan. Boleh bangun tegak sembahyang, mari jemaah tu pun gagah dah tu. Itu pun kucak kacir. Dengan libang libunya, bergesar rambutnya, dengan masuk macam-macam pelotaknya, rimehnya. Pasal apa tu? Sebab nafsu kita duk berlawan dengan kita. Aku tak mau, kamu nak juga. Dia macam hantu masuk lah. Orang masuk rasuk hantu ni. Dia kacau sungguh perut kita. Jadi kata ijtahidu fil amal, kata dia. Bersungguh-sungguh, kena sungguh. Kena daripada peringkat awal kita kata. Jaga makan, jaga minum, jaga tidur. Jangan sedap sangat makan, jangan banyak sangat makan. Jangan rehat banyak. Banyak berfikir. Itu mujahadah. Fa in qassara bikum dha'fun, jika menyusahkan kamu, membebankan, kata, jika membebankan kamu dengan apa? Dengan sebab lemah. Mampu Ustaz, ya Allah rasa beratnya. Itu kita lemah, dha'fun. Nak bangun pun susah, nak bangun malam pun susah, nak baca Quran pun susah, nak ibadat pun susah, mengaji lagi susah. Apa ustaz tu merepet, kata dia. Nombor satu tu soalannya. Tak habis-habis demo ni, amal soleh ni. Kita ekonomi tengah tak ada ni, dia suruh ustaz cakap ekonomi pula. Ustaz dia cakap pasal ustaz lah, dia tak ada reti cakap ekonomi. Dia cakap ekonomi kan tak betul. Menipu boleh. Macam cerita kisah COVID, penyakit ni kan, ustaz tadi kata apa doktor kata,
Dia bukan buat kajian lain, research kata saya dah dapat baru bahawasanya COVID-19 ni bukan daripada virus, dia datang daripada jin dia. Misalnya boleh je nak bohong, tapi kena buat research Itu bukan bidang saya. Bidang saya beletiol. Beletiol sebenarnya bukan beletiol kat orang, beletiol kat diri sendiri. Kita baca pun kena kat kita juga. Bukan ustaz ni bagus belaka. Fa in qassara bikum dha'fun, jika ada rasa lemah, tak larat, tak mampu, malas, itulah dha'fun. Itu punca dia. Kena lawan lemah tu. Macam mana jadi tentera kan, daripada peringkat awal kena berlari berambat training, masuk hutan, keluar hutan, panjat gunung, sampai dia jadi pangkat naik, baru naik pangkat dia, naik pangkat. Wah, bukan senang. Nak jadi penembak tepat pun bukan hari ni tembak, hari ni tepat. Masuk padang tembak berapa kali tembak tak tersasar, kena maki dengan sarjan berapa kali. Baru nak tepat. Apatah lagi ibadah kita. Fakaffu anil ma'asi. Dia kata, macam mana kalau dah ada gangguannya daripada rasa lemah, rasa tak kuat. Tak boleh ustaz nak bangun ustaz. Fakaffu anil ma'asi. Kamu sekat maksiat kamu. Itu nombor satu. Itu mujahadah. Itulah ijtahidu yang disebutkan tadi. Bersungguh-sungguh pada amal soleh tu bermula daripada sekat maksiat. Maksiat apa nombor satu? Cari cek sendiri. Itu yang kita kata orang mengaji kitab tasawuf. Ini kitab saya baca ni, ada kata-kata hikmah yang ada sangkut paut dengan tasawuf dan sebagainya, makrifat. Tapi nak berbalik kepada nak memaham apa yang katakan ijtihad tadi ni ataupun mujahadah tadi, kena balik pada kitab-kitab tasawuf. Penawar bagi hati bercukup dah. Kami nak mengaji hikam ustaz. Orang Melayu nak mengaji hikam, penawar bagi hati tak lepas lagi. Minyak Jaibuddin pun tak lepas lagi, dah pergi hikamnya lah. Hikam tu bukan makam kita tu, bukan orang awam ni. Pergi ke sana tu. Fakafu anil ma'asi. Tahan nafsu dulu. Macam mana tahan nafsu? Kata pernah bagi hati, jaga mata, jaga telinga, jaga tangan, jaga anggota badan, jaga perut, jaga faraj. Tu anggota kita tu jaga dulu, kawal dia, rantai dia, rantaikan dia. Sebab tu bila kita bertasawuf, dia mudah je ikut fiqah. Fiqah kata haram, dia tak buat dah. Sebab dia tahan. Dia benda halal pun dia tak nak ambil lebih. Orang tasawuf, benda yang halal pun tak nak ambil lebih, apatah lagi yang haram. Yang duk gulumang dengan haram tak peduli ni, pasal apa? Dia tak peduli halal ke haram ke. Jadi susah bagi dia. Kalau syarak kata haram, dia dah gelabah, tak boleh pergi mana lah. Tu zaman sekarang. Okey, maka maksud yang dikatakan oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzani ni, dia kata bersungguh-sungguhlah kamu berjihad, mujahadah dalam beramal soleh. Kalau kamu pasti ada benda yang menyusahkan kamu, yang dengan kelemahan yang ada, memberatkan untuk beribadat, satu je tip dia kata, dia tahan maksiat. Jaga maksiat telinga, jaga maksiat mulut, jaga maksiat mata, tu nombor satu. Jaga maksiat lidah, kemudian tangan, kaki. Ni PKP ni tuan-tuan bagus sangat. Orang-orang tasawuf suka sangat. Kalau tuan-tuan nak amalkan macam mana kata-kata Imam Ghazali. Saya bukakan pandangan, bukan kita kata bersetuju 100% dengan pandangan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali bercakap atas dasar makrifat makam diri dia. Makam dia seorang ulama besar, seorang yang hebat, seorang yang sufi. Dia berkata dalam kitab dia, zaman tu dululah, zaman Hajjul Bidin, zaman dia. Dia kata zaman ni, kata dia, manusia sudah gugur perintah untuk keluar semayang berjemaah, kata dia. Ulama tak setuju, betul. Saya bukan menyokong, saya nak cerita dia pernah mengata gitu. Jangan orang pergi tempelak Imam Ghazali pula, jangan. Itu ijtihad dia. Dia berkata atas dasar makrifat dia, bukan hukum fiqh.
Hukum fiqh dia kitab lain, dia ada kitab fiqh dia kata fardu kifayah. Sebab apa? Dia kata keluar je kita jumpa maksiat. Bila kita bertempur dengan maksiat, balik kita maksiat, pergi dengan maksiat, kita sembahyang balik, merosakkan diri. Itu pada segi hukum peribadi. Kalamnya dhaif. Kalam orang tasawuf ni dhaif, tak boleh buat hujah. Saya terus terang lah, benda tu bukan hujah. Tapi nak cerita ni, dia boleh keluar teori begitu. Kenapa? Kerana melihat situasi, menjaga nafsu itu satu benda yang mujahadah, kena sungguh-sungguh. Kalau tidak, ibadat tu rosak. Tu maksud dia. Ibadat haji kita boleh rosak dengan nafsu syahwat kita. Riak, ujub, takabur, bergaduh dengan orang, nak tumbuk dengan Arab. Ada orang pergi Mekah nak tumbuk dengan Arab, dia tujuan nak pergi bekerja haji, rosaklah haji dia. Nampak macam rosak lah, ibadat tak jadi apa. Sebab tu dia tekan ke situ. Bukan dia suruh orang jangan keluar dah. Bukan maksud Imam Ghazali gitu, oi jangan keluar. Tuan-tuan dapat buah tu, tak keluar semayang dah lah. Dia menggambarkan kadang-kadang terpaksa manusia itu uzlah diri dia. Sehingga kan ni saya nak sebut apa perkataan Syekh Samad Palembang. Sebab tu kita tahu ulama turas ni dia tak diterima oleh orang moden ni, sebab dia bercanggah pada hukum fiqh. Nanti kita bahas fiqhnya. Kata Syekh Samad Palembang dalam kitab dia Sirrus Salikin, dia kata harus seseorang yang dalam suluk, dia kata tinggalkan jemaat. Tapi ulama tak ambil hukum tu. Tapi itu keluar daripada Syekh Samad Palembang. Kenapa? Kerana dia kata orang yang duduk dalam suluk tu berubat dia. Orang yang berubat ni pantang, tak boleh keluar. Keluar dia rosak. Jadi dikiaskan pada mana? Hospital. Orang hospital pergi jemaat. Tu tapi tengok hospital tu. Dia duduk 2 minggu, duduk warded di situ. Mana ada hukum fatwa suruh dia sembahyang jemaat? Sedangkan dia boleh dia berjalan pergi sembahyang jemaat. Tak boleh, dia warded, dia kena sekat. Macam tu orang suluk bagi pandangan orang sufi. Orang suluk ni dia penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Penyakit hati ni lebih jahat daripada penyakit virus. Dia kena kuarantin, duduk dalam rumah, tak boleh keluar, duduk tempat suluk. Itu pandangan orang sufi. Oleh kerana pandangan orang sufi itu bercanggah dengan fiqh, orang ulama fiqh tak pakai. Kalau pakai pandangan sufi tu, ramai tak sembahyang jemaat lagi. Tak boleh lah nak hujah tu. Walaupun Syekh Samad Palembang ke Imam Ghazali ke, kaulnya tak dipakai pada fiqh. Sebab itu fiqh ni dia muamalah kita dengan masyarakat, membangunkan agama secara zahir, lahiriah. Maka kaul dhaif tu tak boleh dipakai. Tapi kita nak kata sampai tahap begitu ulama berfatwa. Jadi PKP tuan sebenarnya nikmat. Nikmat apa? Tak boleh keluar, tak ada tengok apa ramai. Apa tu nak susah kan? Dia suruh duduk rumah lah. Tuan-tuan pula pencen, makan gaji masuk setiap bulan masuk. Tak yalah, tak kerja tak ada gaji. Apa nak susah? Aku tak ada sembahyang jemaah. Orang yang biasa sembahyang jemaah tuan-tuan, bila disekat tak payah sembahyang jemaah, dia dapat pahala free. Apa tak nak pahala free? Dah rindu kat Tok Imam tu sebenarnya. Rindu kat kawan-kawan, tak jumpa, pasal apa nak mengopi tu. Baru dia kena saman surau mana dia 9. Pasal nak mengopi. Itu kita kata kadang-kadang konsep marah kita tu bukan sebab lillahi ta'ala, tapi kadang-kadang sebab dia bercanggah dengan normah baru ni. Dia tak mahu, dia nak normah lama. Dia ada normah baru dan normah lama. Jadi dia nak normah baru, dia tak boleh, dia nak hidup dengan norma yang lama. Jadi kadang-kadang jangan emosi. Emosi kita kadang-kadang kita dah menolak takdir. Pihak berkuasa dia ada urusan dia sendiri, ada tanggungjawab dia sendiri. Walaupun kadang-kadang kita tak setuju, tapi dah dia dah keluar fatwa, terpulang lah. Nak buat macam mana? Kita rakyat ikut lah. Macam isu surau, bagi saya yang ikut orang pondok, cara kitab turas, buat jemaat bagi sekolah-sekolah, surau-surau, terutama sekolah asrama penuh. Siapa mustautin dia? Ini yang kata norma baru ni. Tak ada. Ustaznya pun bukan duduk situ, pengetua pun bukan orang situ, orang Kelantan. Pelajar pun bukan orang situ,
Tak ada siapa mustautin buat jemaat. Okey, qaul mana? Ya. Mazhab Syafi'i tak boleh, tak sah. Ya. Mazhab kita memang tak sah. 40 orang mesti mustautin. Baik. Oleh fatwa kata boleh, keluar pula hari ini satu surat skala menyatakan soalan-soalan ghalib atau lazim, jawapan dibagi, iaitu sembahyang di sekolah-sekolah yang tidak ada mustautin. Kami berpandangan dengan mana mengambil keseluruhan pandangan ulama, ya, bahawasanya sah mengikut pandangan siapa saya tengok situ. Sudah pastinya bukan pandangan mazhab Syafi'i, ya, bahkan bukan daripada 4 mazhab, ya. Tapi tu pulang lah, memang ada authority dalam keluarkan fatwa. Saya tak ada, ya. Tapi kalau tanya saya tak bagi. Saya tak akan fatwakan begitu. Tanya mufti, mufti kata bagi, tu dia punya fatwa, bukan fatwa saya, ya. Sebab masing-masing dia ada fatwa sendiri, ya. Tapi itulah kita kata, ya, baik, apa relevan Ustaz nak bagi juga tu, ya. Kenapa Ustaz tak bagi, ya. Kalau saya tak bagi sebab kita nak buat benda amal soleh. Sembahyang jemaah ni fardu ain. Baik, berlakunya wajib ketika mana cukup 40 orang. Tak cukup 40 orang tak wajib. Apa kita nak langgar, kalau orang mengaji fiqh, tak cukup 40 orang, kamu tak wajib buat jemaat, bahkan tak sah, buat zuhur lah, tak berdosa. Sebab tu perintah Allah, bukan perintah manusia, bukan benda terpaksa buat, bukan darurat. Sembahyang jemaat dia bukan darurat, dia ada pilihan. Cukup 40 orang wajib, tak cukup tak wajib. Bila tak wajib, kita nak langgar apa? Oh tak apa, kami nak langgar juga, nak suruh jadi wajib juga. Okey, mana kaulnya? Kaul dhaif. Macam mana kamu nak memperwajibkan sesuatu yang tak wajib sedangkan kaulnya dhaif? Okey, kalau orang mustautin boleh lagi, boleh terima lagi lah. Sebab ta'addud jemaat, berbilang-bilang jemaat dalam satu qaryah dengan sebab mudarat, boleh dibuat satu tempat lain dengan syarat 40 orang juga. Jadi satu kekeliruan, ya, kalau kita tengok pada fiqahnya, ya, 40 orang ikut Syafi'i, mesti 40 orang. Okey, tapi mustautin dia ikut siapa? Jadi katanya pandangan Imam Nawawi, yang dipetik pun bukan Imam Nawawi yang fatwakan, dia petik daripada pandangan orang lain, ya. Jadi adalah pandangan, ada, ya. Jadi kalau tuan-tuan nak buat, rujuk kepada ijtihad, tuan-tuan sini memang dapat lulus lah. Orang mustautin ni tempat yang lain, kena wajib rujuk pada Jabatan Agama Islam sebab fatwanya daripada Jabatan Agama yang meluluskan. Kalau memandai sendiri tak boleh, sebab kita tak boleh berijtihad sendiri. Macam saya, tak ada arahan jabatan, saya kata tak apa, pergi buat. Ada kaul, saya kaul dhaif seorang, saya kata saya berdosa tanggung. Tapi oleh kerana Jabatan Agama Islam dia ada authority dan dia ada ulul amri, boleh memilih, maka sultan ada hak memilih walaupun kaulnya dhaif. Tapi kalau tuan-tuan tak nak buat, tak apa, saya tak apa selesa lah ustaz, walaupun kata boleh, tak apa, tak payah buat, duduk di rumah sembahyang zuhur. Sebab tu dia kata, tu dah faham tu, bukan mewajibkan, kerajaan tak mewajibkan, ya, dia kata bagi pilihan. Baik, jadi nak faham di sana, ya, PKP ni uzlah, ni lah masa uzlahnya, duduk di rumah. Tapi kalau duduk rumah ngadap TV handphone tak jadi, tu masalah tak boleh uzlah tu, ya. Kita tak boleh uzlah ni sebab apa? Duduk di rumah lagi teruk pada duduk di surau. Di surau habis sangat mengopi je, duduk di rumah handphone 24 jam, ya. Sebab tu ulama-ulama mutaakhirin ni, dia benarkan orang perempuan datang masjid surau. Pasal apa? Pasal keduk rumah pun dia tak buat apa. Tu puncanya kita, masyarakat kita begitu. Jadi suasana orang sofi itu tak berlaku di rumah, ya. Suasana orang sofi itu tak berlaku di rumah. Jadi berlaku di mana? Di surau masjid je sofinya. Balik rumah sekarang rock balik, ya. Ya. Jadi sebab tu masjid surau jadi tumpuan akhir zaman ni. Berbeza dengan ulama dulu, rumahnya lebih soleh daripada masjidnya. Tu dia, duduk di rumah lagi dia warak, berzikirnya, meratibnya dengan baca Qurannya, ya. Di surau dia habis fardu balik, ya. Berbeza. Jadi sebab tu
fatwa Imam Syafi'i, Imam apa tadi, Imam Ghazali tu, kesesuaiannya zaman dia lah. Sebab orang zaman tu dia gunakan sungguh maksima duduk di rumah dengan buat amal soleh, beribadah. Jadi begitu tuan-tuan. Untuk tadi kata saranan tadilah, fakaffu anil ma'asi, jaga daripada maksiat. Mana? Tak payah keluar. Memang PKP pula tak apa. Tuan-tuan tak keluar sembahyang pun tak berdosa. Zaman sekarang walaupun kita kata tak ada arahan sekalipun atau tak ada halangan sekalipun, dia penyakit yang kita kata kita tak tahu datang daripada mana, dan dia bawa mudarat. Jadi kalau kata saya walaupun dah kuning ke hijau ke, saya tak nak pergi kat masjid, saya nak duduk di rumah, boleh, sebab dia masih lagi berjalan penyakit ni. Aku duduk rumah lah kata dia. Jangan pula tuan-tuan esok kosong pula surau ni tuan-tuan. Ini cerita hukum, tak payah kita nak bergaduh, nak komplain kami nak dapat juga 80 orang, kami tak cukup 40 orang. Tak payah nak bergaduh, benda ni penyakit. Benda yang ni memanglah kita kata berdoa eloknya di masjid, surau apa semua betul, dalam keadaan suasana yang macam mana, dan kadang-kadang tak ada berdoa pun, habis sembahyang sembang je. Yang saya nampak lah, kalau kata lepas sembahyang tu dia baca Quran, seorang-seorang, setiap seorang jemaah baca Quran, baca Yasin ke apa, minta doa, sembahyang hajat, dundang-dundang, habis insya' kabur balik, itu kita memang galakkan lah. Tapi sekarang dia duduk berkumpul tu sembang, tonteng, apa pun tak ada. Masuk batu lah, polis marah lah sekarang. Kata lagi Hasan Basri, kata dia, ya ayuhan nas, inna hadzal Qur'an shifaa'un lil mu'minin wa imamun lil muttaqin, faman ihtada bihi hudiya wa man surifa anhu syaqiya wa btuliya. Kata Imam Hasan Basri, wahai manusia, bahawasanya Quran ini syifa bagi orang mukmin. Al-Quranu shifaa'un, terutama Al-Fatihah syifaun. Habis-habis bodoh tak reti berjampi tuan-tuan. Fatihah tu lah jampi. Ustaz dia kata cucu saya ni, Allah buwehnya minta jampi kejap. Jampilah sendiri, baca Fatihah dia jampi. Cucu saya ni demam tak kebar-kebar, kata dia minta jampi. Dia percaya Tok Guru daripada demo sendiri. Baca Fatihah je. Fatihah tu adalah syifa. Sahabat Nabi SAW ketika mana cerita mula-mula Nabi ambil harta faid, mereka baru balik perang, tak silapnya, berehat satu tempat, tiba-tiba datang seorang badui atau seorang musyrikin. Dia kena ketik kala jengking. Ini cerita yang masyhur dalam hadis. Dah warning lah. Okey, jadi dia datang ke kemah atau ke tempat orang mukmin. Dia kata, kamu ada seorang dah yang boleh berubat, kata. Kawan kami ni kena kala jengking, kata. Jadi datang seorang hamba Allah ni, ini kata bid'ah ni, bid'ah hasanah. Zaman Nabi berlaku bid'ah, sebelum Nabi suruh dia buat lah. Jangan ingat tak ada bid'ah hasanah, kata dia. Bid'ah lah tu, Nabi belum suruh dia buat lah. Dia ambil je kaki orang tu, dia baca-baca dia buih fuh itu. Dia sapu, surut letu juga. Jadi dia minta upah. Dia kata Tok Bomo boleh minta upah, jangan marah Tok Bomo. Tapi masalahnya Tok Bomo minta mahal minum. Balik bawa kambing, tak berani makan tu sahabat Nabi. Ya Allah, memang ahli syurga dia ni kan. Bawa dia jumpa Nabi Rasulullah, kata, kami dapat kambing orang musyrikin bagi. Mana kamu dapat, kata dia. Kami ambil upah dari orang musyrikin. Kamu buat apa? Aku baca Fatihah, kata dia. Mana kamu tahu Fatihah tu ubat, kata Nabi. Mana kamu tahu Fatihah tu syifa? Banyak soalan Nabi pada sahabat gitu. Mana sahabat Nabi yang pertama buat bid'ah hasanah, sahabat Nabi. Belum Nabi suruh dia buat dah. Baru Nabi mengaku lepas tu.
Mana kamu tahu itu syifa? Ada kata ijtihad seseorang, dia boleh buat satu perkara yang disangkakan benda tu tak bercanggah dengan agama. Jadi daripada situlah tuan-tuan, banyak lagi dalil, banyak dalil yang kata ayat Quran itu syifa. Ya, ayat Quran itu adalah penawar. Ada yang hembuih pada air, yang hembuih pada badan. Nabi bacakan Qul a'udzu falaq sampai 3 qul, sapu seluruh badan sebelum tidur, itu syifa. Ya, Quran itu dia kata syifa lil mukminin wa imamul muttaqin, dan Quran itu imam bagi orang yang bertakwa. Siapa imam kita? Quran. Maksud kata bukan berbalik pada Quran itu pergi tengok terjemah Quran. Ini ada kawan kami duk mengajar belah sana, kawan kita lah, orang tanya dia, Ustaz katanya, macam mana nak balik pada Quran dan Sunnah? Sepatutnya kita balik pada Quran Sunnah, kenapa pakai cakap ulama? Oh boy, orang sekarang hebat-hebat belaka. Ya. Dia kata tak apa orang ya, nak balik pada Quran Sunnah, kata dia. Dia pun katalah, wal adiyati dhabha fal muriyati qadaha wal adiyati dhabha. Tolong terjemah kat Haji kita dia. Haji tu nganga. Nak terjemah apa? Wal adiyati dhabha. Apa benda adiyati dhabha tu? Tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab, kata ikut ulama, kata dia. Tu saya kata, Ustaz, dia ingat kot macam ni kot. Ya, kembali pada Quran Sunnah tu macam back to school lah. Ya, ingat macam balik cuti sekolah, habis tu buka sekolah, pergi beli kasut dah. Ingat balik Quran gitu. Kembali pada Quran itu mengikut pendapat ulama lah. Bukan tinggal ulama. Pak ulama yang faham Quran dan kita dungu. Faman ihtada bihi hudiya, siapa yang ambil hidayat pada Quran dengan tafsiran ulama, ijtihad ulama, termasuklah tu, adalah orang yang mendapat hidayat Allah. Wa man surifa anhu, siapa berpaling daripada Quran, kata dia, syaqiyun wabtila, dia adalah celaka lagi dibalakan. Ya? Wallahu alam bissawab. Jadilah mana boleh panjang-panjang. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Kalau PKP kita cuti pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم افتح علينا بالعارفين، اللهم افتح علينا بالعارفين، اللهم افتح علينا بالعارفين، الله نوّر قلوبنا بنور وجهك كما نورت الأرض من شمسك وبدا برحمتك الرحيم.